Okey, jadi sekarang cikgu akan terus gunakan latihan soalan rumusan supaya anda lebih jelas dan memahami betul-betul soalan rumusan dan cara untuk menjawab. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, dalam soalan rumusan, dia akan bagi sekurang-kurangnya dua bahan. Dua bahan. Jadi dalam sini dia akan bagi bahan satu dia bagi petikan. Dia bagi petikan ada 3 perenggan. Ini perenggan 1, perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Okey, untuk bahan kedua dia bagi iklan. Dia bagi iklan macam ni. Okey, jadi sekarang macam mana kamu buat? Okey, jadi kita tengok jawapan sama-sama. Tadi ini petikan kan? Ini petikan untuk bahan 1 tadi. Jadi kamu baca petikan dia. Perkembangan teknologi kini mengalami perubahan yang begitu pesat terutama dalam bidang informasi dan komunikasi. Hal ini mengibatkan gaya hidup rakyat Malaysia turut dipengaruhi oleh kepesatan ini terutamanya bagi golongan remaja. Remaja kini telah menjadikan media sosial sebagai gaya hidup yang memudahkan mereka untuk mendapat maklumat dan berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun media sosial banyak kebaikannya, namun terdapat kesan negatif yang perlu diberikan perhatian oleh golongan remaja, iaitu penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa. Jadi, perkataan yang cikgu letak dalam warna hijau itu ialah kesan 1, kesan media sosial. Okey, kita tengok lagi, cari lagi ada tak kesan dalam perenggan 2 dan ketiga. Okey, untuk perenggan yang kedua, selain itu media sosial juga boleh mendorong golongan remaja, golongan muda menjadi lalai dan membuang masa dengan mengabaikan pelajaran. Jadi itu ialah kesan yang kedua. Kesan yang ketiga, media sosial menyebabkan golongan muda mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Jadi itu ialah kesan yang ketiga. Kita cari kesan dulu Okey, kesan yang keempat, media sosial banyak mempengaruhi minda kanak-kanak dan remaja dengan meniru aksi ganas dan berbahaya. Jadi itu ialah isi yang keempat. Okey, pengguna yang terpengaruh dengan iklan produk yang dipaparkan dan mempercayai produk tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi itu ialah kesan yang kelima. Okey, kemudian kita cari lagi kesan yang keenam. Media sosial menjadikan remaja kurang bersabar dalam tindakan. Kesan yang ketujuh, remaja yang berfikiran kurang matang pula akan mempercayai semua maklumat yang dipaparkan tanpa menyelidiki dengan lebih mendalam. Jadi itu ialah kesan yang ketujuh. Okey, kesan yang ke-8, ketidaktentuan ekonomi apabila hal yang menjadi rahsia negara diperkatakan di laman sembang. Jadi itu ialah kesan yang ke-8. Okey, jadi kesan ada 8 isi. Kemudian jadi dah settle kan kesan media sosial. Itu ialah fokus yang pertama. Jadi semua isi yang ditulis dalam perkataan yang warna hijau mesti letak dalam satu perenggan yang sama. Letak dalam satu perenggan yang sama. Tadi cikgu kata apa? Kamu pilih 8 saja kan? 8 isi. Jadi nanti cikgu bagi tahu macam mana kamu pilih. Sebab warna hijau pun sudah 8 isi kan? Jadi sekarang kita tengok fokus yang kedua. Okey, fokus kedua iaitu langkah. Jadi langkah yang pertama, ibu bapa sewajarnya memantau perlakuan anak-anak yang sedang melayari media sosial. Itu ialah langkah yang pertama. Okey, kita cari lagi ada tak langkah yang kedua? Langkah yang kedua. Oleh itu, kerajaan perlu sosial untuk memastikan keselamatan negara terjamin. Jadi ini ialah langkah yang kedua. Jadi sekarang fokus 1
yang warna hijau dah kamu cari kesan media sosial. Fokus yang kedua, langkah untuk mengatasi masalah media sosial. Itu ialah langkah yang kedua. Tadi berapa isi? 2 isi kan? Jadi fokus 1, 8 isi. Fokus 2 ada 2 isi. Okay, kita tengok yang seterusnya. Jadi bagaimana anda jawab soalan? Kamu tengok fokus 1 dan 2 sahaja. Fokus 1 dan 2 sahaja. Fokus 1 tadi kesan kan 8 isi. Fokus yang kedua 2 isi. Jadi semua berapa? 8 campur 2, 10 kan? 10 isi. Okey, jadi macam mana kamu tulis dalam perenggan yang lengkap? Tadi cikgu kata apa? Pilih 8 saja kan? Jadi daripada warna hijau tu 8 isi, warna merah tu 1 isi. Okey, anda pilih isi-isi ayat yang lebih pendek. Sebab dia tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Jadi untuk fokus 1 kesan, dekat dalam ni cikgu pilih 4 isi. Langkah cikgu pilih 1. Jadi yang ini untuk bahan petikan. Okey, sekarang kita tengok bahan yang kedua. Okey, bahan yang kedua ini tanggungjawab pengguna dalam pengurusan media sosial. Jadi ini ialah fokus yang ketiga. Ada berapa isi dia bagi? 5 kan? Jadi tadi yang warna merah tu yang kesan kan? Okey, jadi tadi yang kesan cikgu pilih 4. Langkah cikgu pilih 1 saja. Kemudian yang fokus yang ketiga cikgu pilih 2. Jadi semua 8 kan? 4 campur 1, 5 campur 3, 8. Jadi cikgu ambil 8 isi. Fokus 1 perenggan. Jadi kesan tu kamu letak 1 perenggan, langkah tu letak 1 perenggan, kemudian tanggungjawab tu kamu letak 1 perenggan. Okey, jadi untuk pendahuluan, macam mana kamu tulis? Rumusan membincangkan. Okey, masukkan fokus 1. Kesan negatif media sosial, koma. Langkah mengatasi kesan negatif. Itu yang warna merah tadi kan, kesan langkah kan? Langkah. Okey, lepas tu yang warna biru tu tanggungjawab. Jadi kamu masukkan ketiga-tiga fokus itu dalam pendahuluan. Dalam satu ayat sahaja. Okey, kemudian anda buat kesimpulan. Okey, kesimpulannya masyarakat haruslah menggunakan media sosial secara berhemah. Itu cadangan. Kamu bagi cadangan. Okey, kalau semua masyarakat guna media sosial secara berhemah agar dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni. Jadi agar dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni itu ialah harapan. Apa yang ingin anda capai. Jadi kesimpulan mesti ada cadangan, mesti ada harapan. Kemudian selepas anda lengkapkan rumusan, mesti kira patah perkataan, tulis sudut kanan sebelah bawah, letak dalam kurungan, berapa patah perkataan. Okey, itu saja untuk rumusan hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Okey, siapkan latihan yang telah diberikan. Cikgu akan masukkan latihan dalam Microsoft. Okey, cikgu akan hantar. Jadi pastikan kamu siapkan latihan itu sebelum pukul 2 petang hari ini. Tulis dalam karangan yang lengkap. Kemudian ambil gambar dan hantar dengan cikgu. Sebelum pukul 2 petang. Okey, sekian, terima kasih.